ke siri webinar kita dalam Syariah in Built Environment. Tajuk webinar kita pada hari ini adalah Suluk dalam Alam Bina. Sebelum saya menyerahkan webinar pada penceramah kita pada hari ini, izinkan saya memberi sedikit pengenalan kepada penceramah kita, Profesor Madya Dr. Nurul Huda Sahari. Okay, untuk pengetahuan pada kita, Profesor Madya Dr. Nurul Huda Sahari merupakan seorang pengajar di Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Beliau telah berkhidmat di ASIS sejak tahun 1994 dan menemui Sekolah Menengah Ahli Irsyad Pinang sebelum menyambung Sekolah College Islam KIK. Beliau merupakan graduan di peringkat ijazah pertama dalam bidang undang-undang pada tahun 1993 dan ijazah kedua dalam bidang syariah pada tahun 1994 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ijazah sarjana syariah dan undang-undang di Universiti Malaya dan seterusnya telah berjaya memperolehi ijazah falsafah kedoktoran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2016. Dalam kajian beliau, pendekatan hakim dalam pembahagian harta perkahwinan di Mahkamah Syariah. Di ASIS, Profesor Madya Dr. Nurul Huda Sahari diamanahkan sebagai ketua penyunting kepada salah satu jurnal UiTM iaitu Journal of Contemporary Islamic Studies dan di Kitab RIG Muamalat Built Environment di ASIS. Beliau juga merupakan trainer bertauliah JAKIM dan terlibat dalam training halal eksekutif kepada industri halal di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerahkan webinar ini untuk ceramah beliau yang bertajuk Suluh dalam Alam Bina. Silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertamanya saya ingin merakamkan terima kasih kepada Puan Suzana sebagai pemoderator untuk sesi webinar pada petang ini, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada dan tahniah kepada penganjur organizer siri webinar ini iaitu Syariah in Built Environment SIBE, Southeast Asia Built Environment Research Center FSPU, dan juga Muamalat in Islamic Built Environment ASIS. Jadi insyaAllah kita harapkan semoga sesi pada petang ini kita dapat sempurnakan insyaAllah. Baik. Baik, pertamanya saya ingin merapatkan syukur pada Allah SWT kerana pada petang ini diberikan keizinan pada hari pertama PKP 2.0 kita dapat menjalankan satu lagi siri webinar pada petang ini, iaitu kesinambungan daripada apa yang telah disusun daripada beberapa bulan yang lepas daripada tahun 2020. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Khalid kerana atas inisiatif yang sangat baik untuk membuat kolaborasi bersama dalam penganjuran program ni, dan insya-Allah
juga dalam kolaborasi lain di antara Syariah in Built Environment FSPU uh, dan juga muamalat in Islamic Built Environment, mungkin dalam aspek-aspek research dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya ni bukanlah orang yang paling layak dan tepatlah untuk bercakap kaitan dengan suluh dalam alam bina ni, dan sebenarnya saya pun masih lagi banyak belajar berkaitan dengan suluh, berkaitan dengan alam bina, kerana dah berada di dalam research interest group Muslim muamalat in Islamic Built Environment ni. Jadi sikit sebanyak saya cubalah untuk mengkaji dan juga memahami tentang apa aspek-aspek syariah ataupun syariah compliant yang boleh dikaji ataupun boleh dilihat di dalam perspektif alam bina ini sendirilah. Ya, jadi saya harapkan supaya perkongsian ilmu ini at least sikit sebanyak dapatlah at least memahamilah apa itu konsep suluh di dalam Islam, yang mana ianya adalah merupakan kita kata satu amalan yang sebenarnya yang kita kata cukup penting dan juga amalan yang kita kata yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan juga banyak dipraktiskan dan banyak dipraktiskan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW semasa hayatnya dalam mentadbir dan memutuskan pertikaian-pertikaian yang melibatkan kaum-kaum Arab di sana. Jadi saya harapkan semoga kita dalam siri ini kita akan terus lagi mendalami berkaitan dengan suluh ini, dan kita harapkan inilah sebagai satu kita kata boleh menjadikan kita seorang yang sentiasa mendampingi ilmu lah. Semoga kita dapat pahala dan juga redha Allah SWT. Jadi memang pada awalnya pemilihan tajuk ni memang agak sukar lah saya untuk membuat pemilihan tajuk apa yang bersesuaian untuk diutarakan di dalam siri webinar ini dan saya bersetujulah dengan untuk memberi tajuk suluh ini dalam alam bina ini kerana melihatkan kepada saya adalah beberapa kajian PhD saya yang mana saya melihat daripada perspektif perspektif pembahagian harta pencarian di Mahkamah Syariah, dan kita lihat juga dalam aspek bagaimana pertikaian di antara suami isteri yang melibatkan pembahagian harta pencarian itu dapat diselesaikan melalui suluh. Jadi sebenarnya itu antara kita kata perkara yang dapat saya lakukan insyaAllah. Dan dalam saya menyediakan pembentangan ini, menyediakan speech ini, banyak saya merujuk kepada beberapa kajian-kajian lepas yang telah dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang suluh ini dalam berbagai perspektif, masuk dalam perspektif komersial, keuangan, daripada perspektif hartanah dan sebagainya, untuk mengkomplitkan pembentangan ini. Dan maknanya saya kutiplah daripada data-data dan maklumat daripada jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan, insyaAllah. Baik, untuk petang ni saya akan menghuraikan beberapa aspek iaitu berkaitan dengan suluh dalam Islam, amalan suluh di Malaysia dan juga aplikasi suluh, serta suluh dalam pentadbiran kehakiman di Malaysia, dan sikitlah saya akan sentuh sikit tentang bagaimana penyelesaian pertikaian di dalam beberapa konteks alam bina ini, yang mana sebenarnya penyelesaian itu bukanlah dibuat melalui kaedah suluh, tetapi diselesaikan melalui kaedah yang mirip dengan suluh ni, iaitu disebut sebagai mediasi. Okay. Baik, seperti yang kita tahu bahawa suluh ni merupakan satu kaedah pendamaian, satu kaedah pendamaian
yang mana pada asasnya konsep suluh ni adalah yang dianggap sebagai kita kata win-win situation lah, di mana keputusan yang dibuat ataupun penyelesaian yang dibuat dalam sesuatu pertikaian itu adalah berasaskan win-win situation. Maknanya konsep kalau konsep Islam tu adalah konsep redha meredai lah di antara satu sama lain. Dan kita lihat dalam suluh ni dia adalah sangat efektif. Dan bagaimana kita lihat efektifnya suluh ni adalah dengan melihat dalam aspek kos, dalam aspek masa, tempoh masa yang ditetapkan, yang sempat diselesaikan, dan juga kita kata penyelesaian itu sendiri dapat memberikan penyelesaian terbaik kepada kedua-dua belah pihak. Okey? Baik, dalam prosedur mungkin ada di antara kita yang mungkin agak baru lah dalam memahami apa sebenarnya suluh ini. Dan sebenarnya suluh ni pun tak banyak pun diguna pakai di dalam konteks penyelesaian di dalam peradilan di Malaysia ini. Kita akan terangkan bagaimana ianya berlaku. Dan kita lihat bahawa sebenarnya sistem suluh ini sebenarnya ada banyak membantu sistem mahkamah itu sendirilah, di mana boleh mengurangkan kes-kes backlog cases, boleh mengurangkan kita kata lambatkan kes dan sebagainya. So ini dianggap sebagai satu yang baguslah. Jadi konsep suluh ini nanti saya akan terangkan bagaimana kedua-dua belah pihak ini akan berkompromi lah, ataupun dengan apa-apa konflik yang ada, apa-apa perbezaan yang ada, dan mereka akan bertolak ansur, dan kemudian mahkamah akan buat perhakiman berdasarkan persetujuan-persetujuan yang mereka dapat daripada penyelesaian suluh tadi. Baik, jadi dalam konteks ikut dalam konteks alam bina kan, bagaimana saya kaitkan bagaimana kita nak kaitkan suluh dalam alam bina ni. Okay, kalau saya ada sikit lah buat tinjauan sebenarnya tentang atau bukan tinjauan lah, maknanya pembacaan tambahan lah bagaimana alam bina ni adalah satu kita kata bidang disiplin yang sangat luas, bidang disiplin yang sangat luas, cover everything, dari segi aspek reka bentuknya kan, aspek perancangan kota, perancangan bandar, environment. Jadi maknanya satu aspek yang sangat satu bidang yang sangat cukup luas untuk dibincangkan. Cumanya untuk dalam kajian alam bina ni saya melihat bahawa ada banyak kita kata kontrak-kontrak yang dibuat dalam melaksanakan satu-satu kita kata banyak kontrak-kontrak yang dibuat lah, contohnya macam kontrak dalam construction ke sebagainya. So dan ini adalah merupakan satu aspek yang mana ia juga boleh diselesaikan dengan kaedah suluh lah. Jadi maksud saya bukan nak bila saya sebut tentang suluh dan alam bina ni, bukan maksud saya mengenepikan kaedah-kaedah lain. Ada banyak kaedah-kaedah lain yang ada dalam penyelesaian di Malaysia ini, dalam civil court ini ada banyak penyelesaiannya, dan cuma mungkin kita boleh lihat bagaimana suluh ini boleh juga diambil sebagai salah satu daripada kaedah-kaedah alternatif dispute resolution ini untuk diguna pakai di dalam dispute yang ada di dalam alam bina ni sendiri. Jadi sebab okey. Baik, alright. Jadi saya ingin menjelaskan sedikitlah tentang suluh kan. Mungkin yang pertama kali dengar apa itu suluh dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya kalau segi pengertian bahasa, dari perkataan bahasa suluh ni daripada perkataan bahasa Arab, solaha, soleha. Jadi maknanya dia adalah bawa maksud damai, pendamaian, dan ataupun berbuat baik, ataupun penamatan sesuatu pertikaian
Dan dari segi syaraknya, suluh merupakan satu akad. Suluh merupakan satu akad, iaitu satu perjanjian. Di mana dengan adanya perjanjian itu dia dapat yang telah dipersetujui itu dia dapat menamatkan sesuatu pertikaian di antara kedua belah pihak. Dan penamat akad ini adalah dibuat secara sukarela mengikut kepada apa yang digariskan dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Baik. Kalau kita ikut pada terma, sebenarnya kalau ikut pada terma, suluh ni macam lebih kurang mediasi. Tetapi kalau dibaca dengan dari segi nature kepada suluh ni, sebenarnya suluh ni dia ada, dari segi nature ni berbeza dengan mediasi. Jadi dalam konteks saya perbincangan hari ini, saya hanya akan menjelaskan tentang konsep suluh dan tanpa membandingkan apa itu mediasi yang ada dalam undang-undang sivil, sebab kalau nak bincang tu memang panjang lah kan. Cuma mungkin dalam konteks hari ini, mungkin dalam perbincangan pada hari ini, mungkin kita akan lihat sepintas lalu dulu dari segi konsep suluh itu dalam Islam. Dan kita lihat bahawa apabila ada mediasi itu menunjukkan bahawa kaedah perundingan yang dibuat dalam suluh ni ada merupakan kaedah perundingan menggunakan orang ketiga ataupun disebut sebagai assisted negotiation. Disebut juga sebagai assisted negotiation. Dan boleh dibuat secara langsung oleh pihak-pihak yang bertikai. Okay? Dan kalau ikut kepada takrifan undang-undang suluh, sebab suluh ni dah dijadikan sebagai satu mekanisme dalam perundangan di Malaysia terutamanya, kita lihat bahawa mengikut undang-undang suluh ni sebagai satu kaedah penyelesaian secara damai dan meredai di mana pihak-pihak bertikai terhadap sesuatu tuntutan atau permohonan menghadiri satu proses perbincangan di dalam suatu majlis perundingan yang dipimpin secara rasmi yang mana diatur oleh pegawai mahkamah. Jadi maknanya kalau dalam konteks moden punya suluh ini, di mana kalau nak banding dengan pada zaman dulu memang tak ada, suluh tu tidak terikat. Maknanya segi tradisionalnya suluh tu tak terikat dengan mana-mana sistem mahkamah. Sebab dulu pada asalnya memang tak ada mahkamah lah. Kalau di dalam masyarakat orang Arab, jahiliah sebagainya tak ada sistem mahkamah. Tapi apabila dia telah berada pada zaman kita ni, telah ada modifikasi, penyesuaian, adaptasi dan sebagainya, maka kaedah suluh dalam segi perundangan ini telah di-annex, telah dikaitkan dengan sistem mahkamah. Sistem mahkamah. Okay. Baik. Sebab bila kata sistem, bila masuk dalam sistem mahkamah itu mudah supaya apa-apa yang dipersetujui itu dapat diperintahkan, direkod dan diperintahkan supaya ianya dapat mengikat kedua-dua belah pihak tersebut. Okey, sikit saya nak sentuh tentang bagaimana suluh ini merupakan satu yang ada asasnya, ada panduannya dalam Al-Quran itu sendiri dan juga Sunnah, dan sebenarnya satu yang disuruh, satu yang dianjur dan dituntut oleh Allah SWT berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 10. Kalau tengok kalau dilihat dalam surah ayat ini, baca dalam matan dia, wa inna ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ilal amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan ayat seterusnya adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi maksud ayat ini adalah, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, dan jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu tidak kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan sesungguhnya orang-orang mukmin
adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat pada Allah SWT. Jadi kita tengok dalam ayat ni disebut salaha tu fa aslihu tu ada banyak, dalam banyak tempat. Dua ayat ni setiap ada 3 tempat disebut tentang salaha ni. Iaitu fa aslihu, hendaklah, maka hendaklah. Fa aslihu, ketiga-tiga perkataan menggunakan fa aslihu, iaitu seolah-olah macam satu yang kena lakukan. Kalau kita lihat orang yang beriman ni bergaduh, kan, disebut sini berperang, nak berperang, kan, orang beriman nak berperang, maka hendaklah kita menjadi seorang yang pendamai di antara kedua-dua pihak. Jadi Islam, jadi maknanya sebaliknya, Allah SWT juga tidak menyukai lah kita menjadi orang beriman tapi menjadi orang yang menggalakkan lagi pemusuhan di antara satu sama lain. Jadi konsep suluh ini diambil daripada daripada pengertian ayat inilah, nak menunjukkan bahawa orang beriman tu memang sentiasa berdamai di antara satu sama lain. Tak ada alasan untuk nak bergaduh. Berdamai di antara satu, dan kita kena mencari titik-titik perdamaian dan menjadi orang yang mendamaikan seseorang. Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang ke-10 tu, sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi konsep brotherhood itu perlulah ditegakkan dalam semua perkara dan semua pekerjaan kita, semua aspek dalam apa yang kita lakukan itu. Perlu kita nak lakukan tu, kita kata saya adalah orang beriman dan saya bersaudara dengan orang-orang beriman yang lain. So supaya kita dapat, dengan cara itu kita dapat berbuat baik di antara satu sama lain dan kita mencari titik penyelesaian dari satu sama lain. Okey. Dalam ayat yang kedua ni disebut tentang suami isteri. Yang pertama tadi tentang kalau nak berperang, kan, nak bergaduh lah, konteks nak bergaduh. Tapi dalam ayat yang kedua ni adalah merujuk kepada kehidupan suami isteri, kan. Kehidupan suami isteri, kalau sekiranya dah membenci di antara satu sama lain dan tak melayani satu sama lain, maka tidaklah salah bagi mereka ataupun suami isteri itu membuat perdamaian di antara mereka secara yang sebaik-baiknya, kerana pendamaian itu lebih baik. Baik, dalam ayat surah Nisa ini disebut tentang hakam, iaitu kita boleh, apabila ada suami isteri dah tak sesuai untuk duduk bersama dan tak dapat lagi nak hidup sekali, maka bolehlah lantik pihak-pihak wakil untuk mendamaikan mereka, mencari perdamaian antara mereka. Boleh berdamai, maka hendaklah mereka bercerai dengan cara yang baik. Baik, itu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis juga. Kalau lihat pada bagaimana Rasulullah SAW itu diutuskan sebagai Rasul. Rasulullah SAW diutuskan sebagai Rasul dan menyampaikan ajaran agama Allah SWT, dan Rasulullah SAW juga menunjukkan contoh teladan dan amalan-amalan yang baik yang boleh diikut oleh masyarakatnya pada masa itu. Dan sehingga Rasulullah SAW juga disebutkan sebagai Al-Amin. Rasulullah SAW digelar sebagai Al-Amin adalah kerana Rasulullah SAW tu berjaya menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang di antara kaum puak-puak yang ada di dalam kalangan orang Quraisy ini supaya mereka bersaudara. Contohnya macam apa yang berlaku dalam peristiwa peletakan semula batu Hajarul Aswad di Kaabah, di Mekah Al-Mukarramah itu, di mana apa yang berlaku adalah pertikaian di antara kaum-kaum di kaum Quraisy ini. Mereka ada banyak puak, satu kaum Quraisy tapi mereka ada banyak puak-puak ini, di mana puak-puak ini bertelintah untuk hanya tujuan untuk meletakkan batu Hajarul Aswad saja. Tetapi apa yang berlaku pada masa nak memutuskan siapa yang layak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad semula selepas berlakunya banjir itu, maka telah berlaku, ada kisahnya panjang lah, di mana Rasulullah SAW telah dilantik
telah dia ada perdamaian persetujuan keduanya untuk menunggu siapa orang yang paling cepat sampai pada masa tu di tempat tu. Dan apa yang berlaku adalah Rasulullah SAW pada masa tu masih muda, belum lagi dilantik sebagai belum lagi diangkat sebagai rasul, dan beliau telah telah dipilih untuk menjadi orang tengah ataupun mediator lah, pendamai pada masa tu, di mana Rasulullah SAW telah memutuskan supaya ambil satu kain dan letakkan batu tu, dan kemudian semua ketua-ketua kabilah ini angkat secara bersama dan letakkan, dan kemudian Rasulullah SAW ambil batu tu letak di tempat Hajarul Aswad tu sendiri. Jadi kita tengok bahawa sebenarnya Rasulullah bukanlah kita tak boleh katakan bahawa Rasulullah adakah dia tak boleh nak putuskan penyelesaian, adakah Rasulullah tak boleh menjatuhkan penyelesaian atau menetapkan suatu hukum? Tidak, sebenarnya preference yang Rasulullah buat tunjukkan kepada umat pada masa itu adalah supaya kita berdamai, cuba cara perdamaian. Okey. Dan banyak sebenarnya kalau bincang tentang hadis memang banyaklah tentang pertikaian-pertikaian ataupun penyelesaian-penyelesaian yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah SAW ada menyebut bahawa bila Rasulullah sendiri cakap, saya hanya seorang bersabda, saya hanya seorang manusia biasa dan kamu membawa kepada saya pertikaian antara kamu. Andainya satu pihak antara kamu mengemukakan tuntutan dengan cara yang lebih menarik dan pihak lain sehingga saya memberi keputusan yang tidak benar kepada pihak itu, iaitu memberi hak satu saudara ke saudara yang lain, ia harus tidak menerimanya sebab itu adalah sebahagian daripada neraka. So maknanya dalam pertikaian menggunakan kaedah pemutusan sesuatu kes itu, dan kadang-kadang kita mudah cenderung untuk tuntutan itu dilihat dari aspek siapa yang lebih baik untuk berhujah, siapa yang lebih baik untuk mendatangkan banyak bukti dan sebagainya. Dan Rasulullah saya takut sekiranya apa yang dijatuhkan tadi boleh menyebabkan hak-hak yang sepatutnya diterima oleh pihak yang lain tu tidak dia tak terima. Maknanya takut keputusan tu berlaku tidak adil, dan itu adalah sebahagian daripada. So jadi itu kita kata apa yang Rasulullah ajar kepada umatnya supaya kita berbuat perdamaian dalam pemutusan sesuatu kaedah, sesuatu pertikaian. Cumanya apa yang saya nak sebut kat sini adalah apabila kita dalam nak memutuskan pertikaian ini pun Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang ada had dia, ada limit dia. Boleh kita memutuskan, tapi jangan memutuskan pertikaian itu tapi dengan syarat dengan syarat memutuskan pertikaian secara suluh itu tidak sehingga mengharamkan apa yang dihalal dan juga menghalalkan apa yang diharam. Dan sebenarnya orang Islam itu terikat dengan janjinya kecuali dengan perkara yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan dan sebaliknya. Maknanya kat sini adalah dalam membuat keputusan itu pun sendiri, maka sebaiknya salah satu aspek yang mesti sebenarnya, aspek yang mesti diambil kira dalam membuat satu penyelesaian secara suluh ini juga adalah menilai sama ada keputusan keputusan itu ada tak menyebabkan berlakunya mengharamkan sesuatu yang halal dan juga menghalalkan. Itu maknanya dalam konteks ini kita kena ambil kira lah, kena ada syariah compliant jugalah apa yang dia lakukan, apa keputusan tu, supaya dianya maknanya kena menepati dengan syariah Islam lah, ataupun menepati dengan undang Islam tu sendiri. Alright, jadi kalau kita kalau dilihat kembali apa yang berlaku pada zaman jahiliah ni, memang amalan kita kata jahiliah ni, kita kata di dalam zaman jahiliah ni dia adalah satu golongan-golongan yang suka bergaduh, suka mewujudkan pergaduhan, jadi mereka sendiri pun ada peraturan-peraturan sendirilah dalam
menentukan siapakah yang layak untuk menjadi orang tengah untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Dan sebab di kalangan puak-puak mereka tak bersatu, mereka tak bersatu, mereka mempunyai peraturan sendiri untuk setiap puak mereka. Walau puak yang daripada keturunan bani-bani itu semua tu, mereka ada kita kata mereka mereka ada dia punya jadi nak ikut peraturan kaum lain tu memang agak sukar. Sebab tu lah mereka selalu berperang, bergaduh dan sebagainya dalam konflik, menentukan konflik di antara puak tersebut. Dan apa yang Rasulullah SAW telah lakukan dalam memperbetulkan amalan orang Arab Jahiliyah pada masa itu adalah mediator tu ataupun orang tengah itu. Mereka akan pilihlah di kalangan bukan saja ketua-ketua tapi juga memberi kepercayaan kepada penilik nasib lah, tukang nujum dan sebagainya untuk membantu dalam membantu dalam penyelesaian tadi. Jadi itulah yang berlaku dan dia telah diamalkan segitu lama lah dalam masyarakat kita, dalam masyarakat orang Arab dahulu. Okey, berita sedikit tentang pandangan dari segi syaraknya dan juga dari segi amalannya, apa yang perubahan yang Rasulullah SAW lakukan dalam konteks dalam masyarakat Arab itu sendiri. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ini, sebenarnya kalau kita tengok akan kita perhatikan amalan suluh ni, sebenarnya kalau kita perhatikan dari segi kajian-kajian yang telah dibuat oleh pakar-pakar perundangan, mereka telah menemui banyak dokumen-dokumen iaitu hukum kanun Melaka itu sendiri sebagai membuktikan bahawa dalam masa semenjak Kesultanan Melaka lagi penyelesaian secara suluh ni telah diguna pakai pada masa itu. Jadi kita tahu bahawa hukum kanun Melaka ni telah lama diguna pakai dalam masa Kesultanan Melaka sebelum kedatangan British penjajah lagi, dan dia merupakan satu undang-undang yang mana mengambil undang-undang Islam sebagai asas dan juga undang-undang adat. Silap tu sebenarnya tulis undang-undang adat dan maknanya hukum kanun Melaka tu adalah kompilasi undang-undang Islam dan juga kompilasi daripada undang-undang adat. Dan banyak aspek yang ditemui di dalam hukum kanun Melaka ini iaitu merangkumi undang-undang perkahwinan, jual beli dan juga prosedur lain diamalkan menggunakan kaedah suluh. Dan pada masa ini pada masa Kesultanan Melayu Melaka ini British telah mengiktiraf, semasa British datang ke tanah Melayu masa itu dia mengiktiraf undang-undang Islam ni sebagai law of the land. Contohnya dalam kes Ramah Kes Selatan dan sebagainya, ada kes tu dalam judge hakim dalam kes tadi menyatakan bahawa undang-undang Islam dan undang-undang adat di tanah Melayu adalah merupakan sebagai law of the land, undang-undang yang telah diiktiraf sebagai undang-undang di Malaysia pada masa itu. Okey, dan terdapat juga dalam hukum kanun Melaka itu adalah satu section yang berkaitan dengan galakan penyelesaian bersama secara suluh. Dan undang-undang Melaka juga memperuntukkan suluh sebagai mana menetapkan bahawa suluh itu menjadi satu yang valid dan sah apabila pihak-pihak itu mengakui dan bersetuju dalam tuntutan tersebut, dan suluh itu menjadi tidak sah sekiranya mana-mana pihak menolak tuntutan itu secara suluh.
ya. Jadi ini bahasa Inggeris pula, tak apa ya. Jadi kita lihat dari situ suluh dah was practice oleh Muslim dan juga Malays community, sehinggalah dia diganti. Kita tengok bahawa ada interference oleh British dalam pentadbiran takbiran undang-undang di Malaysia pada masa itu, di mana mereka telah membahagi-bahagikan, mereka telah memperkenalkan undang-undang British melalui Charter of Justice, Civil Law Act dan sebagainya pada masa itu untuk menjadikan undang-undang British itu diterima pakai di dalam Malaysia. Jadi bermula daripada itulah kita lihat bahawa banyak perundangan-perundangan Islam itu tak lagi diguna pakai, hanyalah yang tinggal pada masa selepas British, hanyalah yang menggunakan undang-undang Islam hanyalah yang berkisar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah kahwin, personal law dan juga family law dan yang lain-lain. Jadi kita kata dia dah limitkan pemakaian undang-undang Islam tu hanya kepada hanya kepada aspek di dalam personal law dan juga family matters. Itu boleh lihat dalam dan sekarang ni kita dah perkara yang sama kita continue sebab kita ikut apa yang dah ditetapkan dalam Federal Constitution dalam schedule 9 list 2 tu ada sebut tentang undang-undang Islam tu hanya terpakai kepada kedua aspek tadi ya. Jadi itulah bersikit tentang bagaimana suluh ini telah hilang sedikit demi sedikit daripada amalan praktis masyarakat pada masa dahulu selepas kemasukan British dalam Melayu. Dan kemudiannya apa yang dikenalkan adalah mediator lah. Mediator dah dikenalkan. Sebagai gantinya mediator dah dikenalkan. Dan kita kata bila balik kepada suluh yang diamalkan pada masa itu adalah lazimnya orang ketiga yang menjadi mediator itu adalah di kalangan lokal itu ada segi aspek kita kata tradisional, amalan tradisional yang saya dilakukan pada masa itu. Baik, apa yang menarik, apa yang kita kata dalam Islam ni kalau kita tengok ada kajian-kajian yang dibuat sebenarnya suluh ni adalah merupakan ada fiqh dia, ada fiqh dia dalam suluh ni. Dan banyak kajian, banyak penulisan-penulisan yang dibuat tentang konsep tentang fiqh suluh itu sendiri. Dan apabila dilihat suluh ini ada syarat-syarat dia dan ada rukun-rukun dia yang perlu dipenuhi lah, iaitu macam contohnya macam syarat pada pihak-pihak yang berdamai. Contohnya mereka tak ada dalam konsep orang pihak-pihak berdamai itu mestilah orang yang sah akadnya, sah dari segi have the capability dia untuk menjalankan transaction tu, maknanya dia bukan seorang yang gila dan sebagainya kan. Jadi dan kemudian sesuatu yang dijadikan suluh tu juga menjadi ada fake-nya, iaitu harta yang boleh dinilai, yang boleh dibuat penyerahan dan sesuatu yang berharga boleh dijadikan sebagai kita kata subjek kepada suluh itu. Dan kemudian syarat-syarat bagi hak yang dipertikaikan kan. Dan apa yang di-highlight kat dalam kaedah fiqh ini adalah kita kata hak yang dipertikaikan tu mestilah suatu harta yang boleh dinilai dan sesuatu yang bermanfaat, dan dia juga merupakan hak seseorang yang harus ditukar ganti sekalipun bukan berbentuk harta seperti dalam qisas. So qisas ni adalah satu mungkin saya takrif sikit lah, satu undang yang melibatkan hak antara manusia dengan manusia, iaitu dikaitkan dengan kecederaan ataupun bunuh ataupun kecederaan yang kita buat pada seseorang,
yang mana dalam Islam hukumannya adalah qisas, iaitu hukuman balik, hukum hukuman yang sama. Contohnya macam seorang tu membunuh, cukup syarat, cukup dia punya evidence sebagainya, maka dikenakan hukuman bunuh juga. Jadi tapi dalam konteks suluh ni, macam mana suluh dalam qisas ni adalah di mana apabila sebab dalam uniknya dalam qisas ni adalah keluarga tu boleh memberi pengampunan kepada si pelaku tu, iaitu pembunuh. Itu uniknya, iaitu dia boleh mengampunkan ataupun boleh maafkan, dan juga sebagai tukarannya dia boleh dibayar dengan diat sebagai kita kata compensation ataupun sebagai ganti rugi. Kena dinilaikan lah, kalau bunuh tu macam nak nilaikan dia punya, nak dinilaikan berapa nilaian kepada diri seseorang, kalau kata dinilaikan untuk kalau dia mencederakan pada telinga, tangan dan sebagainya, putus tangan dan sebagainya, macam mana nak dinilaikan, itu dibayar ataupun dikompensatkan melalui diat. So maknanya banyak ilmu-ilmu ataupun kita kata syariat-syariat Islam yang kita tak dapat nak implement lagi lah kan, tak dapat nak dijalankan lagi kerana limitasi ataupun kata perundangan kita di Malaysia ni. Dan apa yang tidak sah untuk dijadikan suluh adalah had zina ataupun minum arak. So ini adalah disebut sebagai hak Allah, maknanya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang tak boleh laksanakan hukum hudud, hukum tak boleh laksanakan suluh apabila dia melibatkan kesalahan-kesalahan yang melibatkan hudud. Jadi kalau kita lihat daripada rukun dan syarat ini, penyelesaian yang dibuat oleh majlis suluh ini dia bersifat mengikat dan dia tak boleh diubah tanpa persetujuan, dan tidak boleh didengar dakwaan yang menuntut buat kali kedua. Dan juga penyelesaian dibuat di majlis suluh juga boleh dibawa ke mahkamah sekiranya terdapat ketidaktelusan, penipuan, kesilapan dan sebagainya yang mengakibatkan ketidakadilan kepada sesuatu pihak. Okay. Baik, untuk seterusnya saya suka saya nak bincangkan sikit tentang aplikasi suluh ini. Suluh ni kan, kalau kita kata suluh ni untuk kekeluargaan saja dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya kalau suluh dalam Islam ni sebenarnya dari segi pemakaiannya sebenarnya adalah tidak ada tak terhad, tidak ada limitnya, tak terhad kepada satu aspek saja. Jadi konsep asal suluh tu adalah aplikasinya adalah sungguh cukup meluas. Jadi kalau dalam konteks semasa, kesesuaian suluh ni untuk menangani kes-kes pertikaian keluarga adalah satu yang relevan kan. Kita lihat dalam undang-undang di Malaysia ni, pertikaian keluarga lah yang banyak diselesaikan. Contohnya macam kes-kes yang banyak dirujuk kepada suluh ni adalah seperti kes yang melibatkan tuntutan ganti rugi pertunangan, kes muta'ah, nafkah edah, tunggakan nafkah anak, itu antara kes-kes yang dirujuk, dan juga kes yang melibatkan harta pencarian. Suka saya nak sebut sikit sebenarnya bila ada setengah-setengah kes yang sebenarnya agak sukar untuk mahkamah bila terlalu banyak sangat faktor. Ada banyak faktor-faktor. Contohnya macam harta pencarian ini, bila kita bawa pada satu tuntutan ke mahkamah, mahkamah perlu melihat kepada banyak faktor untuk menentukan pembahagian. Isteri dapat berapa persen, suami dapat berapa persen daripada harta yang telah dituntut bersama-sama di dalam perkahwinan tadi. Jadi bila dah bercerai, harta yang bersama tu dia dah perlu dibahagi. Jadi apa yang saya perhatikan dalam kajian saya lihat bahawa
bila penyelesaian tu dibuat dalam mahkamah, kadang-kadang ada bukanlah kita nak menafikan ataupun nak tidak menyetujui tentang pandangan tentang putusan mahkamah, sebab mahkamah menjatuhkan hukuman tu berdasarkan kepada undang-undang yang ada kan, undang-undang yang ada. Tapi ada certain keadaan di mana contohnya macam suami meninggal dunia dan meninggalkan satu saja kita kata harta yang ditinggalkan untuk isterinya dan juga bila dah meninggal dunia harta tersebut menjadi subjek kepada pembahagian harta pusaka Jadi dalam aspek ini kita lihat bahawa kadang-kadang penyelesaian secara suluh ini bagus untuk memastikan pihak-pihak contohnya macam isteri yang telah isteri yang telah kematian suami tadi, dia ada tempat untuk dia tinggal selepas suami dia meninggal dunia. Kalau sekiranya rumah tadi satu-satunya rumah harta yang ada tu bagikan kepada waris, mungkin dah tentulah dia tak ada lagi terpaksa dah duduk bersama anak-anak dan sebagainya, yang mana ianya kata kebajikan dia tu mungkin kebajikan dia tu akan berlaku pada kemudian hari lah. Jadi itu antara kita kata isu-isu yang berbangkit yang memerlukan kepada pihak-pihak ini perlu bertolak ansur dalam memutuskan sesuatu pertikaian tersebut. Baik, okey, saya ada membaca beberapa kajian-kajian yang dibuat, kajian-kajian yang terkini lah, yang mana melihat pada aspek aplikasi suluh itu dalam banyak perkara lah. Contohnya macam contohnya ada kajian yang melihat tentang pelaksanaan suluh dalam kes-kes yang melibatkan hartanah, iaitu real estate di kalangan orang-orang Islam. Dan kemudian ada juga kajian yang menyentuh tentang tapi kajian tu walaupun dibuat di Malaysia tapi amalan tentang suluh dalam kes-kes jenayah Islam itu banyak diaplikasikan di dalam kes-kes jenayah di negara-negara Islam di luar Malaysia lah, seperti negara yang mengamalkan syariat Islam, contohnya dalam kes-kes yang berkaitan dengan qisas, diat dan sebagainya. Dan saya jumpa satu kajian juga yang mana pengkaji telah membuat satu simulasi kes suluh untuk diadaptasikan di dalam kes keuangan Islam. Dan dalam apa yang dalam kajian itu apa yang ditemui, dapatan kajian itu menunjukkan bahawa kes-kes yang berkaitan dengan keuangan Islam ni boleh diuruskan dan diselesaikan melalui kaedah suluh tanpa merujuk kepada sesuatu perkara itu. Jadi maknanya dah ada usaha kajian-kajian yang dibuat untuk meluaskan aplikasi suluh itu kepada dalam konteks dalam kita kata bidang-bidang aspek komersial yang mana di bawah bidang kuasa sivil. Jadi itu yang dilakukan dan kemudian kajian seterusnya iaitu berkaitan dengan mana kajian ini membincangkan tentang peranan suluh dalam kes penukaran agama. Kita tahu bahawa ada banyak isu-isu yang konflik yang ada dalam perundangan yang berkaitan dengan apabila timbul hasil apabila pertukaran agama tu kan, contohnya macam seorang Islam, seorang lagi bukan agama Islam, bila berlaku perceraian ada tuntutan-tuntutan yang perlu dibuat, contohnya tuntutan penjagaan anak dan sebagainya, dan banyak dilihat bahawa isu-isu itu tak selesai dengan cara yang baik disebabkan oleh konflik perundangan yang ada, itu konflik bidang kuasa perundangan. Jadi kajian ini dia melihatkan bahawa mungkin suluh itu boleh mengambil peranan untuk menjadi mediasi pada kes-kes pertukaran agama ini. Dan kemudian konflik dua bidang kuasa mahkamah yang berbeza, iaitu mahkamah sivil dan syariah yang menghadkan perbicaraan bagi kes-kes yang melibatkan orang Islam saja.
dan juga apabila kita lihat daripada kajian-kajian ini, boleh kita katakan bahawa ia boleh jadikan sebagai sandaran lah bahawa faktor-faktor perbezaan agama pihak-pihak yang bertikai juga tidak menjadi penghalang ke arah menjayakan penyelesaian secara pendekatan sulh. Maknanya pendekatan sulh ni boleh kita aplikasikan walaupun berbeza undang, walaupun berbeza agama, walaupun berbeza inilah ya, berbeza undang, agama dan sebagainya. Okey. Okey. Baik, kalau dilihat dalam kitab-kitab sebenarnya saya suka untuk bawa untuk aplikasi sulh ni supaya mungkin bila kita lihat dari perspektif suluh dalam alam bina ni, mungkin suluh ni boleh dijadikan salah satu lagi kita mekanisme yang boleh digunakan pendekatan yang boleh digunakan sebenarnya. Sebab kalau diikut pada kitab-kitab fiqh yang dahulu, sebenarnya kitab-kitab fiqh ni banyak membincangkan suluh ni dalam perkara yang berkaitan dengan muamalat, kaitan dengan komersial, yang melibatkan kehartaan. Jadi dia adalah merupakan satu yang sebenarnya patut diambil patut diberi suluh ni diberi satu tempat yang cukup tempat yang penting lah dalam penyelesaian pertikaian di dalam masyarakat kita, terutama sekali dalam masyarakat Islam tu sendiri. Dan suluh yang contohnya macam tadi saya sebut melibatkan kehartaan tadi ada ditulis dalam kitab As-Sulh karangan Ibnu Abidin dalam kitab Rad Al-Mukhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, dan juga dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah dalam bab An-Nazam ada sebut tentang suluh berkaitan dengan kekeluargaan Islam, dan perbincangan berkaitan suluh di dalam kitab berkenaan dibahagikan kepada 21 bab itu dalam aspek suluh dalam pertikaian nikah, nafkah. Ada perbincangan tentang amalan suluh tu banyak dibuat dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab fiqh. Dan dalam fiqh 4 mazhab itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan juga Hanafi dibincangkan tentang pembahagian suluh, iaitu pembahagian suluh tu iaitu kepada suluh di antara orang Islam dan orang kafir, suluh di antara pemerintah yang adil dan pemberontak, suluh di antara umat suami isteri, suluh yang tidak bersangkutan dengan harta, dan juga suluh dalam pertikaian yang berkaitan dengan harta. Ini maknanya dalam konteks hukum fiqh ataupun kitab-kitab fiqh ini, perbincangan tentang suluh tu dalam aspek yang begitu luas, merangkumi bukan sahaja dalam aspek perkahwinan tapi dalam aspek komersial, dan juga melibatkan hubungan-hubungan di antara pemerintah, di antara kafir dan Islam, suami isteri dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan bahawa dari segi aspek perundangan tu, dari segi aspek hukum tu sebenarnya dah ada di dalam hukum fiqh Islam. Baik, dan satu lagi kitab ni mungkin boleh secara ringkas iaitu kitab yang majalah itu kitab yang penting, kanun majalah Al-Ahkam Adliyah ni, iaitu dari pengaruh fiqh Hanafi, yang mana pada dalamnya adalah mengandungi teks perundangan yang dikanunkan oleh kerajaan Uthmaniyah di Turki, yang mana aspek-aspek muamalat dan peruntukan-peruntukan yang menyentuh konsep suluh tu banyak dibincangkan dalam majalah Al-Ahkam ni. Okey. Baik, bila kita nak bincang tentang pelaksanaan suluh di mahkamah, sebenarnya mahkamah yang paling rancak dan paling banyak mengamalkan suluh ini adalah mahkamah syariah lah. Dan kita tak jumpa amalan mahkamah sumber suluh ni dalam mahkamah-mahkamah sivil. Saya pun tak pastilah. Saya maknanya dalam mahkamah sivil tu kita banyak guna pakai
mediation tapi saya nak kongsi macam mana suluh tu dilaksanakan di dalam mahkamah syariah. Dan biasanya yang menjadi kebaikan ataupun kita kata kebaikannya adalah apabila suluh ni telah dijadikan sebagai sebahagian daripada prosedur di dalam mahkamah. Itu apabila didaftarkan satu kes, maka pihak pendaftar akan menilai kes tersebut sesuai ataupun tak sesuai di dalam kategori yang boleh diputuskan melalui suluh ataupun tidak. Jadi dia akan dinilai terlebih dahulu dan penyelesaian suluh itu perlu dilakukan dalam majlis suluh dalam tempoh 21 hari selepas kes didaftarkan dan 3 bulan diberi untuk penyelesaian kes melalui suluh. Okey. Dan lazimnya orang ketiga ataupun pihak yang diberi tanggungjawab untuk memimpin majlis suluh itu adalah dipanggil pegawai suluh lah. Jadi kalau nak rujuk bagaimana pelaksanaan suluh dalam mahkamah syariah tu boleh rujuk enactment tata cara mal, kaedah tata cara mal suluh, buku manual dan juga arahan amalan Jabatan Kehakiman Syar'i Malaysia. Jadi suluh dekat mahkamah syariah ni memang kita satu yang kita kata cukup baiklah pelaksanaannya kerana dia mendapat sokongan daripada badan perundangan dan ada ruang untuk perbincangan melalui suluh diberi pada mana-mana bahagian dalam proses. Maknanya dekat sini etika hakim ni dia sebenarnya dalam mahkamah syariah ini adalah hakim itu perlu etika hakim semasa dalam mahkamah adalah mereka perlu menggalakkan suluh itu berlaku dan menggalakkan pihak-pihak itu menyelesaikan perselisihan mereka secara suluh. Jadi oleh itu suluh itu bukan saja boleh berlaku pada sebelum dan katalah berlaku pertikaian perbicaraan itu dibuat dan dalam masa perbicaraan itu pihak-pihak menghendaki supaya suluh itu suluh dijalankan, maka pada masa itu mana kita kata pada walaupun peringkat litigation suluh itu boleh dijalankan, boleh diproceed lah, boleh dilaksanakan walaupun sebelum hakiman itu dibuat. Okay, so mungkin ini proses suluh lah. Jadi sebenarnya kalau nak buat modifikasi ataupun nak buat adaptasi untuk pertikaian yang dalam alam bina ni, saya rasa kita tengok pada kajian-kajian yang dah dibuat, mereka membuat perbandingan dan adaptasi berdasarkan kepada proses suluh yang ada. Berdasarkan proses suluh ni melihat pada adaptasi yang ada tadi. Dan kalau lihat di sini kalau lihat di sini ada ta'aruf, pembentangan awal pihak yang bertikai. Ini kedua-dua pihak kena pasti apa masalah, sebab konflik yang timbul, apa halangan yang ada, yang ataupun dirasakan ada kepada penyelesaian itu dan apa tindakan perlu dilakukan, dan kemudian pihak-pihak itu memberi pendapat dan cadangan dibuat untuk penilaian. Dan apabila kedua-dua pihak sukarela bersetuju, maka mereka pegawai suluh akan menyediakan draft perjanjian penyelesaian yang merangkumi apa-apa yang telah disetujui dan dipertikaikan. Dan kalau sekiranya tak berdapat penyelesaian tadi, perbincangan sebelah pihak juga boleh dilanjutkan. Mana pihak pegawai suluh itu akan memanggil satu pihak terlebih dahulu, kemudian pihak satu lagi. Tadi perbincangan itu dibuat secara bersama di dalam majlis suluh dan tak ada orang lain yang boleh ada pada masa majlis suluh itu berjalan. Okey, dan kemudian bila perundingan bersama dan perundingan sebelah pihak itu sebenarnya boleh berjalan beberapa kali.
apabila pegawai suluh tu beranggapan bahawa boleh selesaikan kes itu melalui suluh. So hasil apa yang saya baca daripada manual kerja suluh itu menunjukkan bahawa boleh berlaku perbincangan tu diulang beberapa kali untuk ke arah mendapatkan penyelesaian secara suluh. Okey, dan tentulah ini kerahsiaan itu semua tu adalah benda yang perlu dijagalah. Okey, baik. Minta maaf lah sebab bercampur-campur pula bahasa ni kan. Jadi saya tidaklah begitu arif tentang aplikasi suluh dalam alam bina ataupun aplikasi mediasi ni dalam alam bina ini. Cuma apa yang hasil daripada pembacaan saya lah, maknanya dispute memang banyak berlaku. Saya melihat kepada dua aspek saja untuk dibincangkan, iaitu satu dalam aspek construction industry dan satu lagi dalam neighborhood dispute. Itu yang saya jumpa lah daripada kajian yang ringkas, kajian pembacaan yang sangat terhad itu. Saya temui bahawa ada mediasi dijalankan dalam construction industry dan juga mediation dijalankan dalam neighborhood dispute. Dan ini antara dispute yang banyak berlaku lah, yang ditulis yang dinyatakan dalam kajian-kajian. Manakala diperhatikan bahawa ada banyak complicated jugalah kan dalam construction industry ni, ada banyak stage yang mana boleh berlaku pertikaian itu pada pro-contract, post-contract dan juga sebab-sebab berlaku dispute tu juga ada banyak defect on the contract document, failure to estimate the cost, change of the condition kan, dan juga melibatkan dan juga client, people involved. So kita lihat bahawa ada banyak dan juga banyak faktor-faktor yang menyebabkan berlaku dispute ni. Ini saya tengok pada kajian yang dibuatkan oleh Rashid 2008 menunjukkan bahawa ada banyak faktor yang menyebabkan berlakunya dispute lah. Baik, dan hasil dan apa yang saya teliti dalam beberapa kita kata standard form contract lah yang ada di dalam construction industry ni, sebenarnya ada dilaksanakan, ada dijalankan beberapa bentuk dispute resolution mechanism ni. Ada banyak kaedah dilaksanakan, iaitu seperti arbitration, mediation dan juga adjudication. Mana ketiga-tiga ni adalah merupakan kaedah-kaedah alternative dispute resolution yang digunakan pakai, yang tujuannya adalah untuk mitigate any conflict lah during the contract. So cumanya dalam aspek dan untuk arbitration ni dia menggunakan pakai Arbitration Act lah. Kalau untuk mediation menggunakan pakai Mediation Act 2012 dah ada Mediation Act sekarang ni. Dan apa yang saya lihat bahawa dalam pemakaian arbitration ni lebih banyak digunakan pakai di dalam di dalam standard form of contract lah. Banyak dalam standard form of contract di dalam construction industry ni, kontrak-kontrak construction industry ni banyak digunakan pakai. Dan hanya beberapa saja form of contract yang menggunakan pakai mediation lah. Contohnya macam CIDB, CIDB standard form of contract, kalau saya salah betulkan, kerana the standard form of building contract, ada sikit menggunakan arbitration,
menggunakan mediation dan juga arbitration, dan yang lain tu menggunakan arbitration. Jadi jadi kita lihat dari aspek ini, kalau kita compare arbitration dengan mediation ni, dia adalah satu mekanisme yang masih dianggap baru dan tidak banyak diguna pakai, tak banyak dilaksanakan dalam kontrak form dalam construction industry ni. Dan saya juga ada membaca satu kajian yang dibuat, dan kajian ni dah ditulis oleh profesor-profesor daripada Universiti Antarabangsa yang dia mengkaji tentang alternative dispute resolution di dalam construction industry. Dia ada tulis, dan dalam tu dia ada buat nyatakan kajian mereka terhadap lima agensi yang provide services untuk ADR ni pada tahun 2010, 2000 berapa ya, sampai silap itu 2000 sampai 2008 tak silap saya. Dan itu maknanya tempoh kajian tu adalah dah lama lah, 2008 kan. Tapi itu yang saya sempat, itu yang ada, dapatan yang ada. Dan apa yang dinyatakan bahawa kenapa mediation ni tidak banyak diguna pakai di dalam pertikaian berkaitan dengan construction ni adalah kerana banyak pertikaian itu diselesaikan, banyak pertikaian diselesaikan melalui direct negotiation, dan juga disebabkan oleh pihak-pihak itu tidak expose kepada mediation procedure, dan juga kedua-dua pihak tak agree dan juga tak agree kepada kaedah tersebut. Jadi dalam hal ini maknanya lihat bahawa ADR method ini boleh dikembang, mediation method ini, mediation mechanism ini boleh dikembangkan lagi, boleh diambil pendekatan-pendekatan yang baik, iaitu melatih mediator-mediator ini supaya mereka dapat melaksanakan, menjalankan dan juga memberikan kefahaman kepada masyarakat, pihak-pihak yang berkaitan untuk mengguna pakai. Segi persediaan itulah, mungkin persediaan dari segi pihak-pihak yang untuk menjalankan mediation itu. Itu saya apa yang dia dapat daripada kajian inilah. Okey. Dan juga pembacaan juga menunjukkan bahawa sebenarnya ada dalam construction industry itu sebenarnya ada banyak alternative dispute resolution yang diguna pakai. Okey. Banyak sangat. Dan Pembara Sami ini memberi pandangan bahawa mungkin perlu ada kita kata type of problem tadi mungkin boleh sesuaikan dengan apa kaedah-kaedah alternative dispute resolution yang boleh pakai lah. Jadi mungkin kaedah suluh juga boleh dijadikan satu pendekatan baru ke, mana tahu kan, mungkin boleh diguna pakai dalam aspek untuk penyelesaian ni. Dan akhirnya adalah tentang neighborhood dispute ni, kita pun saya lihat ada dalam satu kajian, satu buku yang membincangkan tentang community dispute. Community dispute maknanya kita kena galakkanlah supaya masyarakat kita dalam kejiranan ni supaya sentiasa apa-apa isu yang berkaitan dengan kejiranan itu perlulah boleh diselesaikan melalui mediation. Jadi sebab bila kita berjiran tu, bila penyelesaian tadi tidak orang kata apa, penyelesaian melalui kes tu tidak memuaskan hati mana pihak, dan tentulah kita kata menjejaskan keharmonian kejiranan tersebutlah. Jadi mungkin pihak masyarakat lah kan, contohnya macam kita kat BMBSA ni mungkin saya lihat ada dalam kaca ganggu, dalam nuisance tu ada juga dibuat secara mediation, secara suluh. Okay.
Dan kesimpulannya, inilah kesimpulannya, akhirnya saya ingin simpulkan bahawa pelaksanaan kaedah suluh ni menekankan tempoh proses penyelesaian pertikaian yang singkat dan proses penyelesaian pertikaian yang adil, telus dan mengikut persetujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dan tiada kos yang dikenakan oleh mahkamah terhadap permohonan pihak-pihak yang terlibat. Dan walaupun kaedah penyelesaian pertikaian dalam Islam tu ia boleh diguna pakai, walaupun kita lihat kaedah penyelesaian tu adalah penyelesaian dalam Islam, tapi ia masih boleh diguna pakai oleh pelbagai kaum dan agama tanpa prejudis bagi menyelesaikan kes-kes yang berkaitan dengan mana-mana pihak yang berlainan agama. Dan juga pemakaian suluh juga dalam menamatkan pertikaian juga tidak terhad kepada pertikaian keluarga saja, boleh mencakupi pertikaian-pertikaian yang dalam semua perkara yang melibatkan hak manusia, kecuali dalam perkara yang melibatkan hak Allah SWT. Jadi maknanya kat sini mungkin satu cadangan supaya suluh ini juga boleh diguna pakai dalam mana-mana peringkat dalam penyelesaian kontrak, dispute dalam kontrak tadi, boleh digunakan secara luas dalam apa-apa pertikaian yang melibatkan kontrak. Jadi saya harapkan perkongsian saya ringkas ini kita dapatlah memberi sedikit input manfaat kepada semua yang tuan-puan semua, kerana saya ni bukanlah yang layak kan untuk bercakap benda macam ni dengan lebih detail, dan saya harapkan semoga apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi saya serahkan kembali itu saja daripada saya dan saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Prof. Madya Dr. Nurul Hudasari atas perkongsian yang cukup menarik tentang konsep suluh dalam alam bina. Sekiranya ada siapa-siapa peserta yang ingin bertanyakan soalan mengenai topik webinar kita pada hari ini, bolehlah berbuat demikian. Sama ada bertanya terus kepada penceramah kita ataupun boleh meninggalkan soalan di ruangan chat dan saya akan bacakan pada penceramah kita insyaAllah. Ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan ke mengenai suluh dalam alam bina ni? Ada soalan ke? Okay. Ada satu soalan ni doktor. Saya bacakan daripada Puan Irma Hani Ibrahim. Soalan, apakah perbezaan antara suluh dan mediation? Baik, sebenarnya saya punya pembacaan saya lah. Sebenarnya kalau ikut pada mediation ini dan suluh ni dari sistemnya dia adalah lebih kurang sama. Maknanya dia kedua-dua method itu, kedua mekanisme itu menggunakan pakai orang tengah. Itu orang tengah ni yang ataupun mediator ni diberi yang mempunyai kepakaran untuk melihat pada apakah sebab-sebab yang berlaku lah, sebab dan isu yang berlaku, dan cuma saya boleh katakan kat sini bahawa sebab saya pun tak mengkaji terlalu banyak tentang mediation ini, dan
boleh dikatakan boleh dikatakan dia adalah secara umum kalau disebut persamaan tu dia adalah di luar mahkamah lah, penyelesaian di luar mahkamah. Cuma dari segi kita kata mungkin dia dari segi konsep-konsep yang lebih khusus tu, saya rasa dia adalah apa nama kena kaji lah bagaimana secara detail lah macam mana apa sebenarnya yang mungkin ada kita kata perbezaan dari segi nature ni adalah berasaskan pada Islam kan. Cuma saya tak cukup lah ilmu untuk buat pembandingan dari segi Mediation Act ni, tapi mediation dan juga suluh ni, tapi apa yang saya boleh katakan kedua-duanya adalah hampir sama dan kedua-dua adalah menggunakan pakai orang mediator dan juga penyelesaian itu dibuat di mahkamah. Mungkin perbezaan dalam aspek dari segi tata cara sajalah kot mungkin berbeza, pun tidak berapa pasti dalam hal ini. Tapi bagi saya mungkin itu kita boleh lihat dah, kita boleh kaji lah di aspek-aspek itu. Okey. Okay, baik. Terima kasih Doktor. Okey, sama. Ada perkongsian daripada dalam ruangan chat ni, boleh saya bacakan? Boleh. Daripada Muhammad Abdul Malik bin Muhammad Shah, beliau kata kedua-duanya yang di luar mahkamah menerusi orang tengah. Ini untuk menjawab soalan Puan Irma tadi. Dan Cik M. Arifuddin juga menulis, Assalamualaikum Puan Moderator and PM Dr. Nurul. This is not a question, rather an additional info. I believe that the mediation is not widely used in the construction industry, which is not definitive or binding as compared to the arbitration and or adjudication. Ini pendapat beliau lah mengenai mediation yang mana tidak terlalu diguna pakai dalam construction industry disebabkan outcome mediation tu tidak definitif ataupun tidak binding. Ada satu soalan lagi Doktor daripada Muhammad Faizal Abdul Jabbar. Assalamualaikum Doktor, macam mana pula jika orang tengah itu memang arif dalam bidang yang sedang menjadi masalah, tetapi orang tengah itu adalah fasik atau munafik? Adakah kata-kata ni boleh diguna pakai? Ini soalan daripada Muhammad Faizal. Okey. So kena lihat pula kepada syarat-syarat, dan sebenarnya kalau ikut kepada syarat nak menjadi seorang mediator tu, dia adalah seorang yang respectful lah, maknanya seorang yang dipercayai lah, maknanya apa yang dibuat keputusan tu adalah apa yang dia cadangkan, idea itu adalah ada yang baik, yang telus dan sebagainya. Bagi saya nak menjadi seorang yang respectful tu adalah seorang yang perlulah seorang yang dalam tindakan tingkah laku dia tu mesti seorang yang baik lah. Kan? Sebab dia nak jadi seorang yang boleh dipercayai oleh semua orang, semua pihak-pihak ini, dah tentulah kena melihat kepada kata sifat-sifat, walaupun tak disebutlah di dalam ataupun saya tak cukup pembacaan sebagainya, saya tak pasti sangat ada tak disebut tapi bila disebut tentang seorang yang berpengalaman, seorang yang respectful, seorang yang menjadi ketua, dan tentulah kita kata ciri-ciri itu kena ada lah juga bagi pandangan saya lah, ya. Okay. Okay, terima kasih Doktor atas pencerahan tadi. Semoga dapat menjawab soalan yang diajukan tadi. Ini soalan daripada TS Wan Muhammad Nurdin Wan Muhammad. Sehingga kini bagaimana kesedaran pihak pemain industri binaan tentang peluang menyelesaikan pertikaian menerusi suluh? Okay. Ini saya tak berapa nak pastilah macam mana nak jawabnya kan. Cuma saranan saya supaya supaya mediasi ini, mediation ini perlu dikaji lah, perlu dikaji tentang aspek-aspek dia, dan juga mungkin dilihat mana-mana aspek yang kita tak
tadi ada masalah-masalah pada bagaimana mediasi tadi mungkin boleh diselesaikan, dan saya rasa tidak sebenarnya dia bergantung kepada pihak-pihak lah sebenarnya kan. Apa-apa penyelesaian secara mediasi ni dia bergantung kepada persetujuan konsen daripada pihak-pihak ni. Kalau pihak-pihak tak nak bertolak ansur, saya rasa pergi masuk mahkamah je lah kan, apabila pihak-pihak tu tidak mahu bertolak ansur. Jadi apa pun mediasi ni dia bergantung kepada persetujuan kedua-dua belah pihak untuk mengambil pendekatan untuk berdamai kan, pendekatan berdamai, bertolak ansur. Kalau tak nak bertolak ansur, jadi saya memberi pandangan dari aspek mudahnya lah macam tu lah. Jadi kena lihatlah dari segi aspek mana sebenarnya yang menjadi masalah. Mediasi ini tidak dapat dijadikan sebagai ataupun tidak dapat diaplikasi dengan meluas di dalam construction industri. Wallahu alam. Okay, baik. Ada satu soalan lagi ya Doktor dari Puan Nur Azlinda. Assalamualaikum, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi memperkenalkan suluh ini di dalam industri pembinaan? Saya rasa saya bukan orang yang layak ni nak mencadangkan tentang perkara ni kan. Jadi mungkin langkah-langkah ni saya rasa macam mana ya, melihat maknanya mungkin kita boleh lihat balik lah tentang stage-stage yang mana selalu berlakunya pertikaian, dan mungkin mediation ni diletakkan di bahagian awal sekali. Maknanya bila adanya dispute terus pergi mediation, dan kemudian bila tak ada mediation tu tak dapat diselesaikan, barulah pergi action ataupun pergi kepada adjudication dan sebagainya. So maknanya mungkin mediation tu bolehlah dijadikan sebagai satu kaedah yang untuk semua boleh guna pakai. Walaupun dia tak dinyatakan dalam kontrak ke dan sebagainya, boleh kita guna pakai secara di luar mahkamah bagi menyelesaikan banyak perkara lah. Jadi saya rasa suluh maknanya kalau ikut pada kaedah ni suluh lah betapa yang baik lah sebenarnya kan. Mungkin boleh dipikirkan supaya suluh tu dijadikan sebagai satu kaedah juga di dalam penyelesaian construction industry. Okay, terima kasih. Terima kasih Doktor. Semoga dengan pencerahan daripada Dr. Nurul Huda tadi boleh menjawab soalan-soalan yang diutarakan peserta kita. Ada apa-apa soalan lagi ke berkaitan dengan suluh dalam alam bina ini? Baiklah, saya rasa dah okay. Baiklah, saya ingin mengucapkan penceramah kita, Profesor Madya Dr. Nurul Huda Sahari, atas perkongsian ilmu yang sangat menarik mengenai suluh dalam alam bina. Seperti mana yang telah dikongsikan oleh Doktor tadi sebentar tadi, Islam telah pun menggariskan beberapa cara-cara bagaimana konflik ataupun pertikaian dapat diselesaikan melalui kaedah suluh ini. Tetapi bila kita lihat dari segi konteks alam bina, especially dalam industri pembinaan kita hari ini, apa-apa konflik ataupun dispute diselesaikan melalui kaedah sivil, sedangkan cara-cara ataupun kaedah-kaedah syariah telah lama ada. Cuma mungkin dari segi pengetahuan ataupun pelaksanaannya masih belum meluas. Okay, tapi seperti mana yang dikongsikan oleh doktor sebentar tadi, kajian-kajian dalam suluh, konsep suluh dalam alam bina ini telah mula dijalankan. Sebagai contoh, ada satu kajian daripada pensyarah dan pelajar daripada Universiti Malaya yang mana mereka telah menjalankan kajian dalam pelaksanaan suluh dalam melibatkan tuntutan-tuntutan hartanah oleh orang-orang Islam dalam mahkamah syariah. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat kesedaran daripada pemain-pemain dalam industri kita ataupun dalam alam bina untuk mengaplikasikan konsep suluh ini ke dalam alam bina, insyaAllah. Okay, so semoga dengan ilmu yang kita perolehi pada hari ini
boleh kita jadikan panduan untuk satu hari nanti mengaplikasikan konsep suluh dalam menyelesaikan pertikaian ataupun dispute resolution dalam industri pembinaan kita sebagai salah satu langkah ke arah mengaplikasikan syariah dalam built environment ataupun alam bina, insyaAllah. Okay, jadi sekali lagi saya mewakili ahli jawatankuasa CIBE dan para peserta webinar kita pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada penceramah kita Dr. Nurul Huda Sahari atas perkongsian yang sangat-sangat berguna, insyaAllah. Jadi semoga kita dapat manfaat daripada siri webinar kita pada hari ini, iaitu suluh dalam alam bina. Okay, baiklah. Dengan itu saya rasa kita boleh akhiri siri webinar kita pada hari ini dan saya menutup webinar kita dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit peringatan maaf kepada peserta boleh mengisi kehadiran atau borang kehadiran yang dah di-attach dalam ruangan chat ya.